Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudari muslimin dan muslimat sekalian, kita menyambung pengajian dari kitab Nurul Mishkat fi Ahkamit Taharah Wassalah, cahaya pelita mengenai hukum hakam taharah, bersuci dan salat, sampai ke muka surat 9. Saya sudah letak dalam FB saya 4 muka surat yang insya-Allah kalau sempat malam ini saya bacakan, dan kalau tak sempat tengoklah setakat yang sempat insya-Allah. Pada muka surat 4, tamhidun fi bayanil ahkami taklifiyah, iaitulah pendahuluan pada menerangkan al-ahkam, hukum hakam at-taklifiyah, hukum hakam taklifi. Apa makna hukum taklifi? Saya dah sebut dalam kuliah yang lepas, ya, kerana dia berkait dengan perbuatan mukallaf. Seorang mukallaf yang Islam, akil, berakal, baligh, sampai umur, dia ada tanggungjawab. Setiap perkara yang dia buat, setiap perbuatan, perkataan, tindak tanduk, dia ada implikasi dari segi syarak, ya, sama ada wajib ataupun sunat, harus, makruh dan haram. Wa qabla syuru', dan sebelum masuk fil maqsud, pada maksud. Maksud iaitulah tujuan, apa yang dikehendaki yang sebenarnya yang kita nak bincang berkait tentang taharah, solat. Yang bagi, yang elok, ma'rifatul ahkam, tahu hukum hakam at-taklifiyah, tahu hukum hakam taklifi al-khamsah, yang lima dia ada 5. Wahya, dan iaitu hukum hakam taklifiyah 5 ini, al-wajibu, perkara yang wajib, wal mandubu, dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai perkara sunat, wal mubahu, yang diharuskan, wal makruhu, dan yang dibenci ataupun kita sebut makruh, wal haram, dan perkara yang haram. Kalau tuan-tuan tengok 5 istilah ini, wajib, mandub, mubah, makruh, haram, biasanya dalam bahasa Melayu kita sebut wajib, sunat, harus, makruh, haram. Demikian. Fal awwalu, maka yang pertamanya, al-wajibu, perkara yang wajib. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepada perkara yang wajib ini al-fardu, fardu. Maka jika disebut solat fardu, betul, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, solat fardu 5 waktu. Kalau kita kata solat yang wajib, solat wajib, maknanya boleh juga kita pakai, ya. Apa yang wajib saya kena buat? Apa yang menjadi kefarduan atas saya? Boleh kita guna wajib ataupun fardu, ya. Cuma dalam mazhab yang lain, ya, kalau mazhab Syafi'i, kalau kebiasaannya adalah bab solat, puasa, zakat ataupun betul-betul taat yang lain, biasa disebut sama ada yang wajib ataupun yang fardu. Tapi dalam kes yang berkait dengan haji, dia ada beza di antara yang disebut sebagai rukun haji dan wajib haji. Kalau tuan-tuan yang belajar dalam bab haji, dia ada beza antara rukun haji dan wajib haji, ya. Tapi dalam bab yang lain, dalam bab ibadat-ibadat yang biasa, yang banyak, biasa kita sebut sebagai wajib, fardu, ya. Wa huwa al-wajibu, itu perkara yang wajib,
ma perkara talaba syari'u, talaba menuntut asyari'u oleh syarak. Siapa syarak ini? Syarak ini hakikatnya Allah Ta'ala, ya, dan Rasulullah disebut sebagai majazi. Allah sebagai hakikatnya daripada Allah, dan majazinya iaitulah Nabi Muhammad. Sebab Nabi dia bawa tentang hukum hakam, halal haram, sah batal dan sebagainya, tidak daripada diri dia sendiri tetapi daripada Allah. Maka Allah itu disebut sebagai asy-syari' al-hakiki, yang mensyariatkan sesuatu perkara, ya, meletakkan perkara ini menjadi wajib, meletakkan perkara ini menjadi haram dan sebagainya. Huwa al-fardu itu ma perkara talaba menuntut asyari'u oleh syari', untuk apa? Fa'lahu akan memperbuatnya, menuntut akan perbuatnya, talaban akan sebagai tuntutan, jaziman yang putus, yang confirm, yang mesti, tak dapat tidak kena buat. Dipanggil talaban jaziman, yang confirm, yang mesti. Contoh dia kas-salawatil khamsi, seperti salawat yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Fa yusabu, fa maka yusabu diberi pahala, fa'iluhu akan orang yang membuatnya, wa yastahiqu, waw dan yastahiqu berhak, al-iqaba akan siksaan. Siapa dia? Tarikuhu, oleh orang yang meninggalkannya, ya, orang yang buat layak dapat pahala, dan orang yang tinggal perkara fardu ini berhak untuk diazab, ya, dan perkara ini terpulang kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sebut dari segi hukum syaraknya, dia ada syarat, rukun, tidak ada perkara yang membatalkan sembahyang, ya, maka zuhirnya, ya, kita anggap sah. Dan untuk diberi pahala daripada sudut, termasuk sudut batinnya, kena jaga daripada sudut dalaman, khusyuk, khudu', tadarru', buang segala sifat mazmumah, riak, ujub, sum'ah dan lain-lain. Maka kalau dilihat, ya, dia telah menepati syarat, rukunnya, kita katakan sah. Bila sah, kita harap orang ini diberi pahala, ya, terhadap perbuatan yang dia buat. Wa yastahiqul iqaba, dan dia berhak untuk dapat seksa, tarikuhu, oleh orang yang meninggalkannya. Tariku i'rab jadi fa'il kepada yastahiqu, berhak. Siapa yang berhak? Tarik, orang meninggalkan perkara fardu tadi, ya, berhak dapat. Tak semesti balas dengan limpah rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak balas azab terhadap orang yang tinggal sembahyang fardu. Sebaliknya Allah Ta'ala memaafkan. Boleh ke tidak? Mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata boleh, ya, daripada sudut limpah rahmat Allah Ta'ala. Tetapi kalau mengikut keadilan, ya, ataupun kalau mengikut keadilan Allah, Allah Ta'ala boleh balas azab dan juga siksa neraka terhadap orang yang, ya, yang tidak sembahyang ini. Itu yang pertama. As-sani, yang kedua, al-mandub, yang sunat. Ya, biasa kalau dalam bahasa Melayu kita ni, kita sebut al-mandub ini sunat. Ya, sunat buat begini. Jarang kita guna perkataan maknanya apa hukum perkara ini. Kita sebut perkara ini mandub. Kita sebut mandub. Jarang, kalau kita sebut demikian. Biasanya disebut sunat. Ya, hukum sembahyang ni apa dia? Sunat. Qabliyah zuhur, sunat. Ya, ba'diyah zuhur, sunat. Jarang kita dengar perkataan mandub. Ya, buat benda ni mandub. Itu mungkin dari segi kebiasaan lah. Tapi kalau tuan-tuan dengar perkataan ini, dia sebenarnya
sudut istilahnya sama. Wa yuqalu lahu, waw dan yuqalu dikatakan, lahu baginya manduk ini al-mustahabbu. Al-mustahabbu perkara yang digalakkan. Ya. Was-sunnatu dan juga perkataan sunnah. Jadi 3 perkataan digunakan. Al-mandub, al-mustahabbu, as-sunnah. Ya, biasa kita sebut dengan bahasa kita sunat. Tak, sunat buat begini, sunat buat begini, sunat buat begini. Ya. Dan mungkin yang agak sedikit perbezaan lah. Kadang-kadang bila kita sebut sunat ni tak, ataupun sunnah Nabi. Ada yang wajib. Sunnah Nabi ada yang sunat. Sunnah Nabi ada yang harus. Nabi makan kurma. Maka perbuatan makan kurma itu ya, untuk berbuka puasa Ramadan khususnya kita panggil sunat. Tapi kalau kita tak ikut, tidak mendapat pahala sunat. Tak, kalau kita tak makan, begitu kita buat, maka kita mendapat pahala sunat nama dia. Wahwa perkara mandub ataupun al-mustahabbu, apa dia? Ma perkara talabah menuntut asy-syari'u oleh syariat. Dituntut akan buatnya, ya. Tuntutan itu seperti salat duha, ya, wa tarawih dan tarawih, wal aidain dan solat 2 hari raya. Ya, ni contoh-contoh dia lah. Solat duha sunat, kita sebut sembahyang sunat duha. Solat sunat tarawih, ya, solat sunat hari raya. Jarang kita sebut solat mandub, solat mandub tarawih, solat mandub hari raya. Jarang kita sebut demikian. Maka biasa kita sebut sunat. Fa yusabu, fa maka yusabu diberi pahala, fa'iluhu akan orang yang membuatnya, ya, yusabu. Asaba yusibu. Yusabu dalam bentuk fa'il mudhari' majhul. Diberi pahala, fa'iluhu akan orang yang membuatnya. Ya, adalah bentuk fa'il mudhari' majhul begitu. Wala waw dan la tidak, yastahiqu tidak berhak, al-iqabah akan mendapat azab, tariku oleh orang yang meninggalkannya. Maknanya orang yang buat sunat dia dapat pahala. Orang yang tak buat sunat dia tidak dapat dosa. Ya. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni bila ditanya tentang satu perkara, apa hukum buat perkara ini, kita sebut sunat. Dia pun kata kepada ustaz yang beritahu ni, oh sunat je kan ustaz? Sunat je tak? Jadi kalau tak buat tak apa kan? Dia sebut begitu. Ya. Kalau makruh, dia tanya, benda ni apa hukum buat perkara ini? Kita jawab makruh. Tak, dia kata makruh je kan? Kalau buat tak apa tak? Jadi kefahaman dia terbalik. Kefahaman dia terbalik. Hak sunat sepatutnya kita kata benda, ya, sangat digalakkan, sangat baik untuk buat. Solat duha sangat baik untuk dia buat. Solat hari raya sangat baik untuk dia buat. Solat tarawih sangat baik untuk dia buat. Jadi patutnya fokus kepada baik untuk dia buat. Bukannya tak buat tak apa kan? Bukan begitu. Hak yang eloknya ialah buat. Sama juga dengan makruh. Makruh kalau kita kata buat tak apa kan? Tak, sepatutnya kita kata makruh ini molek tinggal. Tak, kalau tinggal, kalau tinggal dia akan dapat pahala. Sepatutnya demikian. Dan sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama as-salafus salih, orang yang terdahulu, dia kalau benda wajib, benda fardu, memang confirm dia buat. Lepas tu yang sunat-sunat ini memang dia sangat buat. Ya, dia tak tinggal. Solat duha sekian banyak. Ya, solat tarawih dia buat. Tak, solat qabliyah, ba'diyah, segala jenis ibadat sunat banyak yang dia buat. Sebab dia nak kumpul untung.
Yang fardu dianggap sebagai modal dan sunat dianggap sebagai untung. Ya, kalau kita tak buat fardu, bermakna hak yang modal pun tak ada. Kalau kita tak buat sunat, apatah lagi jawab dia tak ada untung. Maka orang yang baik, dia akan buat perkara yang fardu sebagai modal dan dia buat yang sunat untuk dapat untung. Itu yang dua tentang sunat ataupun mandub. Yang ketiga asal isu al-mubahu, yang diharuskan. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan bagi perkara mubah ini al-jaizu, yang harus. Al-jaizu, nak buat tak apa, tak nak buat pun tak apa. Wahwa, dan iaitu perkara yang harus ini ataupun mubah, ma perkara khayyara syari'u, khayyara beri pilih, asy-syari'u oleh syarak, Allah Taala beri pilih, Nabi beri pilih, baina di antara fi'lihi buatnya, waw dan tarkihi dan tinggalnya. Sama ada nak buat atau tinggal. Apa contoh? Kal akli, seperti makan, wasyurbi, dan minum. Dia nak makan, boleh. Dia nak minum, boleh. Dia tak nak makan, tak apa. Dia tak nak minum, tak apa. Itu hukum asal. Hukum asal. Tapi kadang-kadang makan, minum, nikah kahwin, apa lagi? Betul-betul perbuatan yang lain, dia boleh berubah menjadi sunat. Boleh berubah menjadi wajib. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab fiqh, biasa disebut kalau sudah tidak ada makanan dan yang adanya hanya itu saja, benda itu saja, dan boleh menyebabkan mati, kalau tak makan, maka makan perkara itu dia jadi wajib. Maka hukum dia berubah dari hukum asal harus kepada wajib. Ataupun kahwin, misal kata nikah kahwin, hukum asal harus. Nak kahwin tak apa, tak nak kahwin tak apa. Tapi dia boleh berubah menjadi wajib misalnya. Masa bila wajib? Wajib bila nak kahwin boleh jatuh zina. Confirm buat zina, maka wajib dia kahwin. Tak. Ataupun dia jadi sunat. Dia jadi sunat misalnya dengan niat untuk meramaikan umat Nabi Muhammad. Misal kata untuk mendapat pahala, itu dia jadi sunat. Ataupun dia boleh jadi makruh, dan dia boleh jadi haram. Dia kahwin, confirm. Dia kata dia akan buat zalim terhadap isteri dia. Confirm, maka haram. Ataupun makruh, misal kata. Jadi, perbuatan ini yang harus ini, dia boleh berubah. Jadi sunat, jadi wajib, jadi makruh, jadi haram. Kalau hak sembahyang fardu tadi, memang wajib lah. Tak, apa kadang sekalipun, dia wajib buat. Saya tak boleh sembahyang fardu ni. Saya tak boleh sembahyang zuhur ni. Nanti jadi haram pula. Itu pelik juga bunyi itu. Tak. Jadi, perkara yang harus sangat banyak. Makan, minum, fala yusabu, maka la tidak yusabu diberi pahala, tidak diberi pahala, wala yaqul aqab, dan tidak berhak akan sesa fa'iluhu oleh orang yang membuatnya. Dia tidak berhak, tidak diberi pahala, dan dia tidak berhak juga untuk mendapat azab oleh orang yang membuatnya, atau tariku, ataupun orang yang meninggalkannya. Dia boleh buat dan dia tak nak buat pun tak apa, sama sahaja. Tapi kadang-kadang perkara yang harus dia boleh berubah menjadi sunat. Misal kata, saya boleh pakai baju putih, saya boleh pakai baju hitam, saya boleh pakai baju color lain. Tapi dengan color putih ini, dengan warna putih ini, saya berniat, saya pakai baju putih ini tengah hari Jumaat untuk dapat pahala sunat memakai pakaian putih. Jadi saya dapat pahala sunat. Sebab saya niat daripada yang harus itu mendapat pahala sunat. Itu misalnya, dia boleh berubah daripada yang harus menjadi sunat. Yang keempat,
Ar-rabi'u al-haram, perkara yang empat, yang keempat, al-haram, perkara yang haram, wahwa, dan iaitu yang haram ini, ma, perkara, talaba, menuntut, asyari'u, oleh syariat, oleh Allah, tarkahu, akan meninggalkannya, talaban jaziman, tuntutan yang jazim, yang putus, yang confirm, wajib tinggal. Seperti kal-ghibati, seperti mengumpat. Ghibah, mengumpat. Mengumpat itu hukum dia apa? Haram. Ya, cuma disebut oleh ulama, kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain, antaranya kitab tasawuf, dia kata ada tempat mengumpat yang tidak dianggap sebagai dosa. Mengumpat itu zikruka akhaka bima yakrah, sebut tentang saudaramu apa yang dia tak suka. Tapi misalnya isteri mengadu kepada pejabat agama tentang suami dia yang tak bayar nafkah, boleh dia mengumpat suami dia. Maka mengumpat yang seperti ini tidak dianggap sebagai dosa, tidak dianggap sebagai haram. Kita sebut tentang kezaliman orang yang zalim. Misalnya kezaliman orang yang zalim boleh tak, walaupun kita sebut ke perkara yang dia tak suka dengar, tetapi dia tidak haram. Jadi ada tempatnya perkara yang haram itu dia boleh berubah menjadi harus dah, ataupun mungkin boleh jadi sunat dan wajib mengikut tempat-tempat yang tertentu. Dan kesemua ini dia berhajat kepada ilmu. Orang yang alim, yang tahu nak letak sesuatu perkara itu pada tempatnya. Wan namimah, dan mengadu domba, mengacung, firestone, batu api antara dua orang. Dia pergi kat sini, mak si fulan tu kata kamu gini. Dia pergi pulak kepada orang ni, dia kata si fulan sebut demikian. Dia mengacung antara dua orang. Itu dia panggil namimah, haram. Wan nazari ila al-mar'atil ajnabiyah, dan melihat kepada perempuan yang asing. Melihat kepada perempuan yang asing, aurat dia misalnya, fayusabu tarikuhu, maka diberi pahala akan orang yang meninggalkannya. Dia tidak mengumpat, dia tinggalkan mengadu domba, dia tinggalkan perkara yang haram, dah minum arak, maka dia dapat pahala. Diberi pahala orang meninggalkannya. Wa yastahiqul iqaba fa'iluh, dan yastahiqu berhak al-iqaba, akan mendapat azab, fa'iluhu, orang yang membuatnya. Orang yang mengumpat, orang yang minum arak, dia dapat dosa. Tapi kalau seorang yang tinggal arak, dia tinggal arak pasal apa? Dengan sebab doktor nasihat supaya dia tinggal arak. Contoh, kalau tidak dia akan kena penyakit. Contohnya, dia pun tinggal arak dengan sebab tidak kerana Allah, sebab yang lain. Maka kalau mengikut pendapat setengah ulama, dia kata orang ni dia tak dapat pahala, sebab niat dia tu tinggal bukannya kerana Allah, tetapi kerana yang lain. Dia yang dapat pahala ialah kerana dia tinggal sesuatu kerana Allah. Dia nak berzina. Lepas itu dia tengok ada penguat kuasa agama. Lalu dia tak jadi nak berzina, tapi niat hati dia nak berzina, tak jadi. Maka dia tinggal itu, dia tidak dapat pahala sebab dia buat kerana orang lain. Iaitu ada perbahasan di kalangan ulama sebut demikian. Maka yang dia kena tinggal itu, dia tidak mengumpat, dia tidak berzina, dia tidak minum arak, ialah kerana dia junjung perintah Allah. Maka barulah dia dapat pahala. Dia nak pasal apa kamu tak buat? Tak larat dah learning, umur dah lanjut, umur dah 80, 90. Kalau aku gagah, aku curi. Tapi sebab learning, sebab tak larat ada, aku dah curi. Tak dapat pahala. Jadi dia tinggal benda maksiat, perkara mungkar kerana Allah, baru dia dapat pahala. Al-khamisu, yang kelima, al-makruh, perkara yang dibenci, ataupun kita sebut makruh. Wahwa, dan iaitu perkara yang makruh ini, perkara
talaba syari'u, perkara yang menuntut oleh syari' Allah Ta'ala ataupun Nabi, tarkahu, akan meninggalkannya, talaban, sebagai tuntutan, ghaira jazmin, yang tidak confirm. Ya, kalau haram confirm kena tinggal, kalau makruh tinggal juga tapi tak confirm. Contoh kasyurbi, ya, seperti minum, wa tabawuli, dan kencing, waqifan, dalam keadaan berdiri. Waqifan erok jadi hal keadaannya dia ni berdiri. Kalau dia minum berdiri, dia kencing berdiri, makruh. Dia molek tinggal, tak, dia tinggal dapat pahala. Ya, kalau dia duduk dia dapat pahala. Itu, ya. Fa yusabu tarikuhu, maka diberi pahala akan orang yang meninggalkannya, wala yu'aqabu fa'iluh, dan tidak diazab. Yu'aqab, dia balas, tidak diazab, fa'iluhu, akan orang yang membuatnya. Jadi ini 5 hukum taklifi. Setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap tindak tanduk kita, seorang mukallaf tak lari daripada 5 perkara ini. Sembahyang wajib, baik, sembahyang zuhur wajib, tapi dia nak kena tengok hukum lain pula, hukum wada'i. Dah apa hukum wada'i? Hukum wada'i cukup syarat ke tak? Ataupun ada manik, dia sembahyang zuhur wajib, tetapi kedatangan haid, mari haid, maka bila mari haid dia panggil manik. Manik perkara yang menghalang dia daripada buat, jadi tak wajib. Itu dalam bab dia panggil hukum wada'i, iaitu nak kena belajar dalam kitab lain pula. Baik, sikit lagi, al-qismul awal, pada muka surat yang berikutnya, muka surat yang berikutnya, yang pada muka surat yang ke-12, walaupun dia tidak tulis muka surat itu, ataupun lepas 10, 11, muka surat 11, al-qismul awal, bahagian yang pertama, fi bayani, pada menerangkan ahkami taharah, hukum hakam taharah, hukum hakam bersuci. Wa fihi, dan padanya, pada bahagian pertama ini, muqaddimatun, dia ada pendahuluan, waw, dan arba'atu maqasid, ada 4 maqasid, ada 4 matlamat, ada 4 fokus, ada 4 perkara yang dia nak bincang. Ammal muqaddimatu, adapun muqaddimah, fafi, maka pada bayani, menerangkan ta'rif, definisi at-taharati, taharah, wa maqasidiha, dan matlamat ataupun tujuan dia, tempat fokus dia, wa wasailiha, waw, dan wasail, wasilah bersuci, guna batu, guna air, wasilah dia umuman, secara umum. Wa amal maqasidu, dan ada pun maqasid, ya, al-arba'ah, yang 4, maqasid, tujuan, tempat fokus yang 4, fahiyah, maka iaitu al-awalu, yang pertama, al-wudu, as-sani, yang kedua, al-ghuslu, mandi wajib, as-salisu, yang ketiga, at-tayammum, yang menggantikan wudu, ar-rabi'u, yang keempat, izalatun najasati, menghilangkan najis. Jadi kita akan baca dan kita akan lihat muqaddimah, apa dia, ta'arif taharah, dan juga maqasid tentang wudu, mandi, tayammum, dan menghilangkan najis. Sikit lagi, pada muka surat 13, ya, kebetulan yang saya fotostik itu sampai ke muka surat 13, muqaddimatun, pendahuluan, fi ta'rifi taharati, pada ta'rif, definisi at-taharah, bersuci, wa bayani maqasidiha, dan menerangkan maqasidnya, tujuannya, wa wasailiha, dan wasilahnya. Maqasid, tujuan, tempat fokus, wasail, dan wasilah untuk bersuci. Wasilah guna air ke, guna tanah ke, ya. Ta'rifu taharati, ta'rif at-taharah, ta'rifu taharati, definisi taharah, apa makna bersuci.
At-taharatu lughatan, taharah itu lughatan dari segi bahasa. An-nazafatu ialah bersuci. Ya, at-taharatu bermula. Orang yang belajar bahasa Arab, taharatu ni dia panggil isim yang marfu' dengan dhammah, dibaca dengan baris depan. At-taharatu, i'rab jadi subjek, i'rab jadi mubtada. Ya, lepas tu lughatan dari kita kata mansubun bin nazail khafi, dia dibaca baris atas dengan dibuang huruf yang membaris bawah dia. Sepatutnya dibaca ai fil lughati. Dari tengok dalam kitab fiqh berbahasa Arab sangat banyak lughatan istilahan ataupun lughatan wa syar'an. Dari segi bahasa, dari segi syarak. Tu dia cari i'rab dia sama saja. Dari segi bahasa an-nazafah. An-nazafatu i'rab jadi khabar ataupun predikat kepada at-taharatu. Bersuci apa makna dia? Maksud dia dari segi bahasa ialah an-nazafatu, bersih, wal khulusu, dan melepaskan diri, minal adnas, yang keji, al adnas, danasun, keji, al adnas, perkara yang keji, al hissiyati, perkara yang boleh dilihat, al hissiyah, yang guna panca indera, ya, kal arqi, seperti peluh. Peluh ni dia tak najis, tapi bila peluh banyak ni kita nampak macam agak kotor lah sikit. Tak penuh dengan peluh melekit begitu. Dia tak najis. Kal arqi, seperti peluh. Wal ma'nawiyati, ya, ataf kepada al hissiyah, perkara yang juga dianggap keji dari segi ma'nawiyati, daripada sudut dalaman, sudut batin. Apa dia? Kal hasadi, seperti hasad, hasad dengki. Kalau bahasa Melayu kita sebut hasad dengki. Hasad bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Kalau kita sebut hasad dengki, makna samalah. Wal kibri, dan sombong. Dua perkara itu di antara dua perkara mazmumah yang keji daripada sudut batin. Ya, baik. Itu dari segi bahasa. Taharah syar'an, dari segi syarak, syar'an ai fi syar'i. Apa dia? Iaitulah raf'ul hadasi, angkat hadas. Angkat hadas. Bersuci itu dengan makna mengangkat hadas. Wa yakunu bil wudu'i awil ghusli, dan adalah ia angkat hadas itu bil wudu'i, dengan wudu hadas kecil, kentut, kencing, bersentuh yang batalkan wudu, maka ambil wudu untuk angkat hadas. Mandi, itu dia panggil angkat hadas besar. Angkat hadas besar tu dengan sebab berjunub, keluar mani, ya, habis haid, habis nifas misalnya, mandi wajib, najasati, dan juga nazafah itu ataupun taharah bersuci ialah menghilangkan najis. Bila kita buang najis, hilangkan najis, bermakna kita telah bersuci. Itu dari segi ta'rif ataupun definisi. Ya. Juga wasilahnya insya-Allah kita tengok dalam kuliah akan datang. Jadi dalam kuliah akan datang muka surat 13 ini, dan insya-Allah saya akan ambil gambar untuk muka surat 14 dan juga